Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini agenda awani. Washington akan melaksanakan peraturan COVID-19 baharu kepada semua pengembara dari China yang ingin memasuki negara itu ekoran kebimbangan mengenai kekurangan data yang telus berkaitan dengan COVID-19. Dan langkah itu sebenarnya dibuat selepas Jepun, India dan juga Malaysia mengumumkan peraturan ketat terhadap pengunjung dari China susulan lonjakan jangkitan virus berkenaan di negara tanah besar berkenaan. Jadi bersama saya Profesor Emeritus Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, pertama sekali mungkin Datuk boleh gambarkan bagaimana sebenarnya keadaan di China setakat hari ini Datuk. Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam mungkin sekitar 3-4 minggu ke belakang ini, Mhm. situasi di China agak begitu unstable disebabkan oleh beberapa isu berkaitan dengan penduduknya yang mungkin mengalami masalah apa yang kita katakan sebagai kelesuan pandemik ya, dan Ya. mereka mendesak kerajaan supaya mengubah dasar daripada terlalu ketat mengawal COVID-19, pandemik COVID-19 ini kepada situasi yang lebih longgar. Jadi apa yang berlaku adalah kita lihat kerajaan China mengambil langkah dengan melonggarkan dan menukarkan polisi mereka daripada zero COVID-19 kepada apa yang kita lihat sebagai living with COVID atau Hmm. hidup bersama COVID. Jadi beberapa langkah kawalan yang ketat dahulu telah pun dilonggarkan, termasuklah berkaitan dengan visa untuk masuk dan juga penduduknya yang dibenarkan untuk keluar dengan lebih mudah. Dan juga secara internalnya kita lihat banyak perubahan-perubahan lain yang dilakukan, terutama sekali dari segi kuarantin, daripada 5+3 kepada 2+3 misalnya, itu dilakukan, di mana mereka atau penduduk-penduduk rakyat Cina yang sudah pun walaupun mempunyai hasil yang positif, tetapi mereka tidak lagi perlu berkuarantin di dalam institusi yang lama, cuma Mhm. sekitar 2 hari saja. Kemudian mereka kalau tidak ada simptom dan ujiannya negatif, mereka boleh melakukan kuarantin di rumah. Begitu juga beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan kalau mereka rakyatnya yang positif pun tapi tidak ada simptom, maka mereka dibenarkan untuk keluar bekerja. Jadi perkara-perkara ini agak menjadi satu kebimbangan terutama sekali kepada negara-negara yang menerima pelancong daripada China. Ya. Nah, kita khawatir kalau mereka ini akan membawa penyakit ini dan menyebarkan di dalam negara kita dan juga negara-negara lain. Jadi inilah situasi yang kita lihat berlaku di China, dan pada masa yang sama kebimbangan oleh kerajaan Amerika berkaitan dengan data yang tidak telus ini daripada dahulu lagi Hmm. merupakan masalah besar daripada kerajaan China. Kalau kita lihat di awal COVID di akhir tahun 2019 juga WHO menghadapi banyak masalah untuk mendapatkan data. Jadi sekarang ini dikatakan bahawa tidak ada lagi data-data yang akan diberikan atau dimaklumkan kepada dunia dan juga kepada masyarakat Cina mulai daripada hujung Disember ini. Jadi ini merupakan satu lagi perkara yang menjadi kebimbangan kita. Kita khawatir kalau kes ini akan terus melonjak dengan banyak, dan ini menyebabkan keadaan yang tidak terkawal, dan kita harapkan kita tidak akan kembali kepada situasi di sekitar tahun 2020 dan juga 2021. Dan kita harap perkara ini tidak berlaku, dan kita mengharapkan bahawa tindakan khusus dilakukan dengan lebih aktif seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan Jepun dan juga kerajaan India dan juga kerajaan Amerika sendiri. Mhm. Dan Datuk, tindakan ini membawa kepada tindakan yang lebih konkret dilakukan oleh beberapa negara, contohnya seperti yang disebut tadi di Amerika Syarikat, Jepun, India, termasuk di Malaysia sendiri. Bagaimana adakah kita boleh mengguna pakai apa yang pernah kita buat sebelum ini ketika negara berdepan dengan PKP contohnya, menutup sempadan, tidak membuat saringan lebih awal dengan jumlah kuarantin yang lebih lama dan sebagainya.
untuk kita memastikan bahawa tidak berlaku penularan seperti yang Datuk nyatakan tadi pada tahun 2020, apa antara langkah yang perlu diambil dalam keadaan segera dalam tempoh sebelum 8 hari bulan ini, Datuk? Ya, kalau kita lihat dalam, regulasi antarabangsa untuk mengawal penyakit-penyakit berjangkit sudah ada mekanismenya, Mhm. eee, untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi walaupun langkah-langkahnya hampir sama seperti mana yang pernah kita lakukan, tetapi ianya tertumpu kepada penduduk sebuah negara ataupun mereka yang terekspos kepada negara tersebut. Ini pernah dilakukan misalnya apabila berlaku wabak Ebola misalnya di Afrika. Mhm. Kemudian penyakit-penyakit yang khusus di Afrika seperti yellow fever. Jadi tindakan khusus cuma kepada mereka yang datang ataupun pergi ke negara tersebut dan masuk ke negara kita. Jadi tindakan ini ya kita tahu bahawa tertumpu kepada situasi di China. Jadi mereka yang datang daripada China misalnya pelancong dan sebagainya harus dilakukan saringan yang ketat dan juga mereka harus dilakukan kuarantin dalam waktu yang saya rasa lebih panjang, dan ini perlu kita laksanakan dengan lebih komprehensif supaya tidak terlepas nanti. Begitu juga rakyat kita yang ingin ke China, kalau boleh kita galakkan mereka tidak ke sana kecuali kalau betul-betul perlu, dan juga kita harapkan bahawa penduduk kita, rakyat Malaysia mengambil dos booster untuk COVID-19, terutama sekali mereka yang mempunyai risiko tinggi, umur lebih daripada 60 tahun dan sebagainya. Ini harus kita laksanakan. Jadi yang penting adalah surveillance dan juga kaedah untuk memantau mereka yang datang daripada China dan juga rakyat kita yang mendapat exposure dengan apabila berada di negara-negara tersebut. Dipahamkan bahawa Hong Kong juga telah pun membuka pintunya dan Mhm. ramai rakyat Malaysia mungkin akan melancong ke Hong Kong dan juga ke negara China sekali, dan mereka harus mengambil tindakan-tindakan yang sesuai supaya tidak membawa balik penyakit tadi kepada masyarakat kita. Mhm. Seperti yang di awal dinyatakan oleh Datuk, kita tahu bukan perkara baharu apabila mungkin data lengkap berkaitan dengan jumlah yang maut disebabkan COVID-19 dan juga yang dijangkiti COVID-19 di China tidak konsisten ataupun masih dalam keraguan seluruh masyarakat dan juga seluruh negara di dunia khususnya. Pada pandangan Datuk selaku pengamal perubatan awam khususnya, kenapa isu-isu penting seperti ini khususnya oleh China sorok ataupun tidak secara telus untuk menyatakan dengan jumlah berkenaan. Sekiranya ia lebih telus, ini bermakna negara-negara lain lebih bersedia dalam keadaan semasa. Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang cuba dibawa oleh negara oleh China ini, Datuk? Ya, sebenarnya ada beberapa perkara Ya. mengenai unik yang mengenai China ini. Pertama sekali negara ini adalah negara yang besar dengan penduduk hampir 1.4 bilion Hmm. penduduknya, negaranya besar. Jadi untuk mendapatkan data yang komprehensif seperti mana yang kita ada atau dilakukan oleh negara-negara yang lebih kecil seperti Malaysia, Singapura dan juga beberapa negara-negara ASEAN adalah jauh lebih sukar Hmm. daripada situasi yang kita hadapi, dan penduduk China juga tersebar luas dan sebahagian besar juga berada di kawasan pendalaman. Jadi mereka ni mungkin tidak mempunyai sistem pelaporan yang komprehensif yang kita ada. Itu yang pertama dari segi struktur negara. Yang Hmm. kedua adalah sistem pemerintahan China. Kita tahu China adalah sebuah negara komunis, dan biasanya apabila kita berhadapan dengan negara-negara yang mempunyai sistem ekonomi dan juga sistem pemerintahan begitu, data itu dikawal begitu ketat sekali atas banyak banyak sebab lah. Salah Hmm. satunya adalah sebab ekonomi, yang keduanya mereka tidak mahu digunakan sebagai maklumat ini sebagai langkah strategi untuk tindakan-tindakan tertentu dari segi ekonomi dan sebagainya kepada negara tersebut. Kita lihat hasilnya, sekarang ini dilaporkan bilangan kes yang ada di China dilaporkan dalam website World Health Organization adalah hampir 10 juta, dan apa yang kita lihat adalah bilangan kes kematian cuma dilaporkan 31,000. Mhm. Jadi kita tahu bahawa negara kita mempunyai 5 juta kes walaupun penduduk kita cuma hampir lebih kurang 3% daripada penduduk China,
dan bilangan kematian kita adalah 36,000. Jadi kita lihat dibandingkan dengan 39,000 yang dilaporkan di China. Jadi bermakna ketelusan daripada data-data daripada China itu satu perkara yang amat dipertikaikan, selain daripada masalah yang dihadapi disebabkan oleh negara tersebut besar dan sebagainya dari segi fizikal, tetapi juga dari segi polisi. Mungkin mereka tidak mahu berkongsi data tersebut atas sebab-sebab tertentu. Mhm. Datuk, melihat kepada situasi senario yang berlaku di China, kita bercakap berkaitan dengan liputan vaksin ataupun vaksinasi. China antara negara yang paling awal penduduknya menerima vaksin berkenaan. Tetapi dalam situasi dan juga keadaan ini mungkin berbeza apabila ia mungkin lagi tidak berfungsi dengan baik ataupun vaksinasinya tidak lagi berada pada tahap ataupun peratusan yang tinggi dan sebagainya. Apa yang Datuk boleh katakan berkaitan dengan liputan vaksin terutamanya di negara berkenaan? Ya, ada dua situasi di sini. Pertama, kita Mhm. dipahamkan bahawa liputan vaksin di China agak baik. Kalau kita lihat dari segi apa yang diwar-warkan di dalam media massa dan sebagainya, dan juga disebabkan oleh kerajaan China memang memastikan penduduk yang mengambil vaksin tersebut. Dan mereka juga kebanyakannya menggunakan vaksin yang dikeluarkan sendiri oleh negara tersebut. Dan kita juga Malaysia mendapat manfaat daripada vaksin di China di peringkat awal daripada wabak dahulu, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi coverage mungkin tidak jadi masalah. Tetapi sekarang ni apa yang berlaku adalah kita tahu hari ini dilaporkan semalam, ya, ada lebih kurang 5,000 kes dengan satu kematian. Dan mereka ni kita tidak tahu adakah berapa persen di peratus mereka yang mengambil vaksin. Hmm. Jadi mungkin kita perlu lakukan kajian-kajian genomik, jujukan genom untuk memastikan bahawa apakah varian yang ada sekarang ini merupakan varian yang baru yang mungkin tidak begitu sensitif dengan vaksin yang sedia ada. Namun begitu, sehingga sekarang kita dipahamkan walaupun beberapa jujukan genom yang telah pun dilakukan menunjukkan bahawa walaupun ada varian-varian baru, varian tersebut masih lagi sensitif dengan vaksin yang sedia ada. Jadi kita harus lihat mungkin suatu kajian yang lebih terperinci tertumpu kepada uh, kes yang baru ini harus dilakukan genomic study, kajian genomik untuk pastikan apakah ini merupakan varian yang baru ataupun memang berlaku varian yang lama juga dan masih lagi sensitif. Kalau tidak sensitif kepada vaksin yang ada, jadi mungkin ada vaksin-vaksin yang baru perlu dikemaskinikan supaya ianya lebih sensitif dan sesuai untuk digunakan bagi menghadapi gelombang baru ini yang dijangkakan daripada pendapat beberapa orang ahli epidemiologis di China mengatakan mungkin uh, gelombang ini akan berterusan 1 hingga 2 bulan lagi dan dijangkakan bahawa ianya akan mula menunjukkan penurunan yang signifikan mungkin pertengahan tahun hadapan. Jadi kita menghadapi era 6 bulan ini harus kita berhati-hati supaya negara kita tidak terjebak ke dalam kembali kepada zaman atau waktu era pandemik yang berlaku, yang mana kita sekarang sedang bergelut dengan keadaan banjir di Malaysia dan sebagainya, dan sistem kesihatan kita begitu rapuh kalau sekiranya kita terpaksa menghadapi satu lagi pandemik ini. Datuk, bagaimana untuk WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia dapat membantu negara-negara lain khususnya apabila data yang diperoleh daripada China tidak mencukupi, mungkin ujian genomik seperti yang Datuk nyatakan tadi ataupun jenis varian yang ada di China itu tidak dapat diketahui dan sebagainya. Apa antara fungsi dan juga peranan penting yang perlu dilakukan WHO dalam keadaan semasa selain daripada penutupan sempadan ataupun sempadan yang lebih ketat kepada pelancong-pelancong dari China ini? Sebenarnya WHO sebagai agensi di bawah PBB uh, cuma boleh berusaha untuk mendapatkan sokongan dan juga memberikan panduan teknikal Hmm. kepada kerajaan China.
Tapi akhirnya kerajaan China sendiri yang harus mengambil tindakan. Biasanya WHO tidak mempunyai kuasa untuk memaksa mana-mana negara menghantar data-data. Tapi, mereka boleh memberikan, nasihat dan juga memberikan, bantuan-bantuan teknikal apabila diperlukan. Kita lihat apabila dilakukan beberapa, lawatan oleh pakar-pakar WHO untuk melihat asal-usul COVID-19 dahulu pun kerajaan China tidak memberikan kerjasama yang baik sehingga kan tidak dapat menghasilkan output yang baik dalam lawatan tersebut. Jadi WHO boleh memberikan menjadi peranan sebagai penasihat dan juga itu saja yang boleh. WHO tidak boleh memaksa negara-negara ini menghantar data dan negara itu sendiri yang harus mengambil tindakan. Mhm. Dan juga, Datuk, selain daripada itu, kita tahu dalam kita, bukan pasca, dalam kita menuju ke endemik, khususnya ketika ini, ekonomi negara, ekonomi Malaysia baru menunjukkan pemulihan dan sebagainya selepas kita berdepan dengan situasi sukar beberapa tahun yang lepas. Tetapi kita pula digegarkan dengan cerita-cerita ataupun berita, dari China ini. Dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita melihat kepada kelangsungan pemulihan ekonomi itu berlaku dengan baiknya, khususnya walaupun kita sedar bahawa kebanyakannya pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia adalah daripada China, khususnya daripada China. Dan bagaimana untuk kita memastikan bahawa situasi yang berlaku di China ini tidak menyekat kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, walaupun dalam jangkaan kita mungkin berdepan dengan kesukaran ekonomi pada tahun 2023. Ya, kita tahu bahawa sektor pelancongan merupakan satu daripada sektor yang penting yang perlu kita pergiatkan terutama sekali dalam memastikan bahawa ekonomi kita rancak kembali Ya. menjelang tahun 2023. Dan kita tahu juga kerajaan memberikan banyak kelonggaran kepada rakyat Cina yang datang melancong ke negara kita dengan kelonggaran dari segi visa dan sebagainya. Tetapi kita harus mengimbangi sama ada kita mahu merajakkan ekonomi dengan membenarkan pelancong-pelancong ini datang tanpa apa-apa sekatan. Hmm. Ini merupakan satu perkara yang tidak harus berlaku kerana kita tahu kesihatan rakyat kita harus kita pertahankan. Jadi mungkin dalam masa sekarang sehingga 6 bulan ini, saya rasa kita harus perketatkan prosedur untuk memberikan visa kepada rakyat Cina dan juga mereka yang masuk harus mendapat ujian yang negatif baru dibenarkan untuk datang. Dan kalau sekiranya di pintu masuk kita membuat ujian lagi dan didapati positif, maka mereka harus dikuarantinkan. Jadi polisi mengenai kuarantin ini harus kita kuatkuasakan supaya kita dapat mengenal pasti siapa yang akan membawa penyakit ini dan siapa yang bebas penyakit yang boleh melakukan aktiviti pelancongan seperti yang kita harapkan. Jadi saya rasa kita mempunyai banyak pengalaman dalam mengendalikan situasi pandemik ini dan ini harus kita perkemaskan dan khusus tertumpu kepada mereka yang datang daripada negeri China. Harus ada kebijakan ataupun polisi yang khusus untuk menangani mereka. Jadi saya rasa ini akan memberikan peluang kepada rakyat Cina yang tidak terdedah kepada COVID-19 ini dapat melakukan aktiviti semasa mereka melancong dan sedikit sebanyak ekonomi kita dan juga sumber keuangan sumber pendapatan kita daripada pelancongan ini dapat membantu kita untuk memperbaiki kerancakan dan merancakkan ekonomi kita tahun 2023. Mhm. Dato', bagaimana pula dengan pergerakan rakyat Malaysia yang mungkin mempunyai tanggungjawab ataupun tugas khas yang untuk pergi ke China khususnya. Prosedur yang sama untuk pulang ke Malaysia, melakukan ujian calitan dan seterusnya di kuarantin sebelum bebas berada di Malaysia, atau apa ada cadangan daripada Datuk? Pertama sekali kita harus memberikan nasihat kepada rakyat Malaysia supaya pada masa sekarang ini cuba menangguhkan dulu pelancongan ataupun aktiviti melancong ke negeri China. Tapi kalau mereka yang terpaksa pergi disebabkan oleh tugas dan sebagainya harus menyiapkan diri mengambil dos penggalak untuk dos booster untuk COVID-19, Mhm. menjalani proses yang serupa seperti mana kita berlaku semasa
di peringkat pandemik tadi harus ujiannya negatif. Kalau di China pun kalau negatif mereka akan kalau positif mereka akan kuarantin juga, tapi kuarantin di rumah. Apabila mereka balik ke Malaysia selepas berada di China, maka proses seperti mana pelancong-pelancong di China harus juga dilakukan. Mereka harus menjalani ujian syaratan untuk memastikan bahawa mereka negatif, dan kalau positif mereka harus menjalani proses kuarantin. Ini perlu kita lakukan dan kita supaya mereka tidak membawa balik penyakit tersebut kepada rakyat kita. Datuk, cuba kita melihat kepada situasi ataupun keadaan di Malaysia. Mungkin dalam tempoh 2-3 hari ini jumlah jangkitan di Malaysia bawah daripada 1,000 jangkitan setiap hari. Tapi ada dalam kalangan kita yang mungkin merasakan bahawa kita sudah hidup dan juga berada dalam varian ataupun dalam COVID-19 ini. Kita telah hidup bersama-sama dengan COVID-19. Tetapi bagaimana untuk kita memberi kesedaran bahawa COVID-19 itu masih ada dan ia merupakan varian pembunuh yang boleh mengancam maut dan juga mengancam nyawa bagi penghidap dan sebagainya. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa, Datuk, pemikiran kita bahawa COVID-19 ini tak habis pun lagi ataupun panjang lagi perjalanan berkaitan dengan COVID-19 ini? Ya, kita harus ingat bahawa pandemik ini tidak mudah untuk terus hilang begitu saja. Hmm. Dia akan masuk ke fasa endemik di mana penyakit ini masih ada di kalangan masyarakat, cuma bilangannya kes agak rendah, dan kadang-kadang bilangan kes rendah ini sebabkan kita tidak melakukan ujian. Kalau kita lakukan ujian mungkin lebih tinggi. Hmm. Jadi saya rasa Kementerian Kesihatan dan juga pakar-pakar kesihatan awam perlu bersedia untuk terus memberikan pendidikan kesihatan kepada masyarakat kita supaya harus berwaspada, dan tumpuan khusus kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi, terutama sekali mereka yang mengidap penyakit-penyakit tidak berjangkit, golongan tua dan sebagainya. Mereka harus diberikan perlindungan, dan juga kita harus ingat bahawa vaksin dos penggalak yang masih rendah lagi saya rasa di kalangan penduduk negara kita, harus kita perhebatkan supaya mereka dapat mendapat vaksin tersebut dengan lebih mudah. Pada masa sekarang saya difahamkan agak sukar untuk mendapatkan dos ketiga kerana kadang-kadang diberikan appointment, tapi bila mereka pergi ke klinik-klinik swasta untuk mendapatkan dos ketiga tersebut tidak ada vaksinnya dan sebagainya. Ini harus kita perkemaskan, dan saya rasa Kementerian Kesihatan perlu melihat perkara ini supaya dos ketiga ataupun dos penggalak ini terus diberikan bagi memastikan kalau kita beralih kepada fasa endemik, penduduk kita telah pun mendapat perlindungan yang sewajarnya. Dan kita tahu bahawa vaksin merupakan satu senjata penting yang harus kita gunakan sebaik mungkin, selain daripada menjaga kebersihan, memakai pelitup muka semasa berada dalam keadaan tempat-tempat tertutup dan sebagainya. Jadi saya rasa ini harus diberikan pertimbangan, dan kita jangan leka kerana bila-bila masa saja kes ini akan boleh tercetus semula kalau kita agak lalai dalam melaksanakan perkara-perkara seperti ini. Datuk, kita melalui fasa ataupun rentetan dengan varian yang berbeza dalam COVID-19 ini. Adakah kita berdepan ataupun kebimbangan kita berdepan dengan risiko varian yang lebih ganas ataupun yang lebih teruk selepas ini, Datuk? Ada kemungkinan, tetapi pada masa sekarang apa yang kita lihat adalah semua varian-varian baru yang ditemui tadi kebanyakan masih lagi sensitif dengan vaksin yang sedia ada, dan baru-baru ini ada beberapa vaksin yang telah pun diubah suai sedikit dari segi coveragenya, juga dapat menyediakan solusi yang lebih baik. Jadi saya rasa kemungkinan itu ada, tetapi kalau kita dapat mengawal tidak berlaku lagi satu lagi pandemik, saya rasa kita sudah memadai menggunakan inisiatif ataupun menggunakan aktiviti-aktiviti yang sudah pun kita laksanakan sebelum ini. Jadi kemungkinannya adalah kecil lah kalau kita mempunyai varian yang lebih berbahaya sekalipun ya. Ya.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid, Syed Junaid, pakar ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan. Kita berdiskusi, saya ambil balik apa yang Datuk nyatakan tadi, walau apa dalam keadaan sekalipun kita jangan leka berkaitan dengan COVID-19 ini, tindakan yang lebih ketat, tegas dan tangguh dahulu perjalanan mungkin yang nak pergi ke China dan sebagainya, kawalan sempadan harus dilihat dan juga diteliti sebaik mungkin untuk memastikan bahawa episod 2020 berkaitan dengan COVID-19 ini tidak berulang dalam negara kita Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Terima kasih sekali terutamanya kepada anda yang menonton. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.